Okey, kita akan bermula pada bila-bila masa sahaja. Kita akan tunggu semua partisipan kita masuk dan kita akan start lah. Okey, sebelum kita mula, saya minta saudara-saudari semua untuk mutekan mic anda. Okey, bagi melancarkan lagi kita punya program pada malam ni lah. So kita akan bermula beberapa minit sahaja lagi. So kita harap semua dapat bersabar sekejap, okey? Okay, dengar suara saya? Boleh. Okey. Sekejap tau, kita sekarang tengah approve partisipan yang sedang berada di waiting room. Trafik dia agak jam dekat situ, so kita akan bermula sekejap dia lagi dalam beberapa minit. So saya harap anda semua bersabar. Siapa yang nak on camera dipersilakan, boleh, tapi kena yang senonoh lah. Jangan yang tidak sepatutnya. Kalau nak on camera boleh, tak ada masalah. Kita berkenal-kenalan malam ni, sesi berkenalan. Hello. Hello. Okay, dengar. Saya dengar.
Okey, Assalamualaikum semua. Okey, salam sejahtera, salam perkenalan daripada saya. Okey, selamat berhujung minggu saya ucapkan kepada saudara, saudari, adik-adik, abang-abang yang berada di dalam kita punya ruangan malam ni. Okey. Selamat datang saya ucapkan. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan dulu diri saya. Saya ialah Cik Aida. Cik Aida Yusof selaku Pegawai Perunding Pendidikan di Saito University College. Okey. Mungkin ada yang kenal, mungkin ada yang tak kenal saya. Okey, saya ucapkan selamat datang juga kepada rakan-rakan seperjuangan saya, rakan-rakan kaunselor yang lain. Okey, para hadirin yang dihormati sekalian, kita akan mulakanlah kita punya bicara santai kita pada malam ni. Kita hanya santai-santai sahaja, tak rushing, tak kata orang tu tak ada kelam kabut. Okey, kita slow sahaja. Okey, sebelum kita teruskan kita punya acara pada malam ni dan program kita pada malam ni, saya nak memperkenalkan dulu tetamu jemputan kami, iaitu DSP Muhammad Sufian bin Rizwan, DSP Perjawatan Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti JPJKK Bukit Aman. Assalamualaikum Tuan. Okay, Waalaikumsalam Cik Aida. Sihat Tuan Alhamdulillah sihat. So macam mana Tuan sekarang dengan kita punya PKP, kita punya total lockdown, macam mana Malaysia masih aman Tuan Alhamdulillah masih aman. So far sebenarnya tak ada masalah pun total lockdown tu. Bukan Malaysia saja, satu dunia menghadapinya. InsyaAllah dah selesai kot, insyaAllah dengan izinnya nanti. Amin. Okey. So Tuan, sebelum kita nak berbicara berkenaan dengan kita punya topik pada malam ni, ramai dalam ni rasanya yang belum lagi mengenali siapakah Tuan DSP kita. Boleh Tuan memperkenalkan diri Tuan sedikit sebanyak, jangan banyak-banyak Tuan sikit sahaja. Okey, latar belakang Tuan, berapa lama dah kerja. Mungkin ramai yang excited nak tahu Tuan. Mungkin tertanya-tanya, dekat poster tu betul ke menggunakan Tuan DSP yang sebenar ataupun hanya pinjam gambar sahaja. Jadi Tuan, sila memperkenalkan diri Tuan. Okey, terima kasih Cik Aida. Okay, sebelum bermula macam apa pun, macam biasalah saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang pada semua. Petang lah kan, kalau malam kawan semua balik tidur pula. Jadi terlebih dahulu mungkin saya nak bercerita sedikit. Cik Aida dah bagi hint tu, cerita sikit je, dia tak bagi saya mencerita lebih-lebih. Saya nak ucap terima kasih lah pada Cik Aida and team iaitu Saito untuk memberi ruang dan menjemput saya malam ni untuk buat bicara kita pada malam ni. Okey, tentang background ni saya rasa saya tak perlu cerita banyak lah kot. Semua orang sedia maklum saya iaitu DSP Muhammad Sufian bin Rizwan. Kalau Deputy Superintendent Polis lah, mungkin ada yang polis dalam ni, mungkin yang student ataupun orang awam biasa, masyarakat biasa yang belum mengenali itu polis. Kerana nanti dia orang berandaian DSP itu adalah nama saya pula, itu adalah pangkat dalam PDRM. Kemudian sekarang ni saya menjawat jawatannya adalah DSP Perjawatan Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Ibu Pejabat Polis Bukit Aman. So serba sedikit tentang perjalanan saya dalam PDRM. Saya baru 16 tahun dalam PDRM. Kemudian saya pernah buat pengalaman-pengalaman, saya just highlight secara ringkas saja. Pernah terlibat sebagai pegawai penyiasat Jabatan Siasatan Jenayah di Kota Baru. Kemudian saya pernah menyertai cawangan khas iaitu Special Branch dalam PDRM selama 8 tahun.
Dan selepas 8 tahun saya banyak tempat di situ. Saya pernah bertugas di Kuantan, kemudian di Taiping, Kuala Kangsar, dan seterusnya jabatan yang ketiga dalam PDRM adalah jabatan JPJKK lah, iaitu jabatan sekarang. Dan sekarang dah hampir 4 tahun lebih saya dalam JPJKK di Ibu Pejabat Polis Bukit Aman. So saya rasa itu sebab sedikit dulu. Mungkin nanti dari masa ke semasa ada soalan, mungkin saya jawab lain, Cik Aida. Okey, boleh Tuan. Maksud itu ialah serba sedikit latar belakang daripada Tuan Sufian. Okey, yang mana Tuan Sufian sendiri ialah kami punya salah seorang tenaga pengajar part time di Saito University College. Untuk yang belum tahu, jadi siapa yang berada dekat Saito lepas ni boleh jumpa dengan Tuan Sufian. Maksudnya jumpa dalam kelas. Okey. Okey Tuan, kita akan pergi kepada kita punya program yang kita dah war-warkan sebelum ni, yang kita dah iklankan di Facebook. Kita buat jemputan-jemputan untuk para hadirin semua yang ada dalam ruangan Zoom pada hari ni. Okay, iaitu kita punya tajuk malam ni dia agak special sikit, iaitu kelas hujung minggu pasca COVID-19. Apa kelebihannya Tuan? So maksudnya Tuan sendiri sebagai pensyarah pada kelas hujung minggu, kelebihan kelas hujung minggu ni waktu pandemik sekarang ni, boleh Tuan perincikan sikit tak kebaikan dan kelebihannya Tuan? Okey, terima kasih Cik Eda. Okey, ialah saya bercakap pada malam ni iaitu atas platform sebagai pensyarah part time lah dalam Saito. Dalam masa yang sama saya tugas hakiki tetap sebagai pegawai polis lah. So dalam sebagai pensyarah part time selama 3 tahun dah saya bersama dengan Saito College ni, College University ni. So kalau Cik Aida tanya soalan begitu, apa kelebihan ataupun kalau term yang kita guna keistimewaan belajar di hujung minggu ni, sepanjang 3 tahun saya bersama dengan Saito, saya nampak of course lah dia banyak kelebihan pada student, iaitu kita tidak mengganggu masa waktu yang waktu kerja. Kita tahu almostnya student hujung minggu daripada Saito ni adalah orang yang telah bekerja, yang ada kerjaya, ada yang kerja part time, ada yang betul-betul full time belajar, tapi adalah di musim-musim COVID ni sangat sesuai lah. Kalau why not dengan keadaan sekarang ni, kita manfaatkan masa waktu yang ada dengan perintah pergerakan kawalan kita ni nak ke sana ke sini dah tak mampu lagi sekarang. Jadi masing-masing kita ambil tanggungjawab yang bersama bersama kerajaan. Maksudnya dalam hashtag tu kita jaga kita tu tepat dah Cik Aida. Maksudnya dalam masa kita duduk rumah hujung minggu ni, daripada buka TV, tengok Netflix, buka Astro First dan sebagainya, why not kita mencari ilmu buat pengisian dalam diri kita untuk buat menambah ilmu untuk kita pada hari ini dan masa hadapan. So yang lain tu mungkin saya boleh jelaskan serba sedikit nanti bila kita relatekan soalan seterusnya kot dengan Cik Aida. Macam contoh mungkin apa saya boleh cerita dekat saya, apa yang saya mampu sumbangkan, and then apa kelebihan tu mungkin dah saya akan relate dalam soalan seterusnya Cik Aida. Boleh Tuan. Okey, kepada saudara-saudari yang dihormati sekalian, okey, sekiranya dan seandainya ada soalan-soalan yang hendak diajukan, okey, boleh turunkan soalan anda di ruangan chat kita untuk saya bacakan, dan insya-Allah Tuan Sufian akan menjawab segala persoalan anda. Jika Tuan Sufian tak dapat menjawab daripada segi akademik, mungkin daripada Saito punya part, kami akan clearkan dekat situlah. Okey, jadi jangan, saya suka ingatkan soalan tu biar berkenaan dengan kita punya tajuk. Jangan lari sangatlah daripada tajuk kita. Boleh?
Okey, so kita nak teruskan lagi kita punya sesi soal jawab ni dengan Tuan Sufian, sebab bagi saya kita punya judul malam ni, kita punya tajuk malam ni pun dah begitu macam agak menarik. Sebabnya dekat sini ramai yang tak tahu yang Saito University College ni ada menawarkan kelas pada hujung minggu sahaja. Jadi dekat sini Tuan, apakah pendedahan yang diberikan kepada pelajar sepanjang tempoh pengajian ni? Ramai yang nak tahu apa yang mereka akan belajar bila dia belajar dekat Saito University ni. Tuan sendiri sebagai seorang pensyarah, apa pendedahan yang mereka akan belajar semasa mereka belajar di Saito, Tuan? Okey, saya menjawab soalan yang seterusnya ni, Cik Aida. Okey, sebenarnya ialah saya cakap dalam konteks based on saya punya kerja hakiki dan saya punya pengalaman, experience dalam PDRM. Sebenarnya dengan kelas hujung minggu ni sedikit sebanyak of course akan membantu para student ni untuk lebih dekat dengan ilmu yang dipelajari. Apa yang dimaksudkan saya di sini adalah sebagai contoh, saya sekarang ada salah satu subjek yang saya mengajar iaitu berkaitan dengan penulisan report. Okey, saya boleh relatekan dengan penulisan report tersebut. Saya boleh menceritakan pengalaman sendiri, bukannya daripada pembacaan ataupun ilmu yang kita belajar secara orang kata bukan praktikal. Jadi apa yang saya mampu sampaikan pada para student ni, saya boleh menceritakan secara ilmiahnya apa itu yang dimaksudkan dengan penulisan report, macam mana format penulisan report, kita menerima laporan polis kepada orang awam, kemudian bagaimana dia punya selepas menerima report kita akan buat menjalankan siasatan, di mana siasatan di tempat kejadian, kemudian apakah agensi-agensi unit bantuan yang kita perlukan dalam siasatan, kemudian selepas penyiasatan kita ada operasi tangkapan dan sebagainya, sehinggalah pesalah tersebut dibawa ke mahkamah. So dengan subjek tersebut sebenarnya saya boleh memberi, dan termasuk saya dengan lecturer-lecturer lain yang part time ni boleh berkongsi kisah benar, maksudnya kisah pengalaman sebenar yang kita hadapi dalam tugas PDRM untuk memahamkan ataupun memperincikan lebih detail kepada yang kita belajar pada masa itulah. Macam saya, mungkin itu tadi saya sentuh berkaitan dengan penulisan report. Masih banyak subjek, antaranya subjek yang saya mengajar itu teknik-teknik siasatan. So Cik Aida pun sedia maklum, teknik-teknik siasatan ni saya boleh relatekan dengan teknologi. Kita tahu kalau teknik hari ini of course kita akan, dunia tidak boleh lepas daripada teknologi. Teknologi ni makin hari makin pantas dia punya pergerakan. So kita dalam cabaran dalam PDRM ni pun sama. Kita kena selari dengan teknologi hari ni, dan apa yang kita apply kita boleh share pada student. Saya tak akan bercakap, maksudnya lecturer hujung minggu ni dia tak akan bercakap based on pembacaan. Bukan bermakna lecturer yang daripada bukaan industri ataupun yang part time ni tidak boleh mencapai, akan tetapi mungkin dia ada skop contoh ataupun tu lecturer yang part time full time maybe dia boleh memberi contoh, tapi yang macam lecturer weekend ataupun part time ni kita mampu memberi case sebenar, tapi dia ada term-term dia lah, Cik. Kita tak boleh nak dedahkan individu pesalah tersebut, siapa pengadu tersebut, siapa kena ragut dan sebagainya. So itu yang kita tak mampu, itu terikat dengan kata rahsia rasmi lah. So insyaAllah Cik Aida, kalau Cik Aida dengan ni yang bakal student yang mungkin saya difahamkan ada yang telah memiliki diploma di Saito, ada yang bekerja sebagai PDRM, ada yang belum bekerja baru lepasan SPM. Sebenarnya dengan
dengan pembelajaran hujung minggu tadi kita dah menceritakan ada advantage kita tak mengganggu waktu kerja weekdays kita Isnin hingga Jumaat. Kemudian kita masuk fasa yang kedua. Soalan kedua Cik Aida bagi tadi adalah berkaitan dengan perkongsian pengalaman sebenar. Itulah kalau bahasa pasar kitanya kes sebenar yang kita akan menceritakan dengan ilmu yang kita belajar gitu. Macam tu Cik Aida. Okey, maksudnya dekat sini para hadirin semua, kelas hujung minggu ni kebanyakan daripada pensyarah-pensyarah kami terdiri daripada industri, maksudnya yang macam ni lah Tuan Sufian sendiri, daripada pegawai-pegawai lain, daripada jabatan-jabatan lain, mungkin ada memang ada di kelas hujung minggu kami. Jadi dekat sini cara pembelajaran tu mungkin berbeza. Yang Tuan Sufian sampaikan tadi tu dia more kepada pengalaman mereka semasa bertugas. Kita pun ada pesara-pesara daripada PDRM. Pengalaman-pengalaman tu sebenarnya yang mahal sebenarnya untuk pelajar-pelajar kita, untuk pelajar kami lah yang kita bawakan untuk kelas hujung minggu ni. Tapi dekat sini saya tak cakap kelas hujung yang tak hujung minggu tu tak bagus, kelas hujung minggu tu bagus, tidak. Kat sini kita nak bercerita berkenaan kelebihan kelas hujung minggu kami. Sebabnya kelas hujung minggu di Saito ni tak terlalu terdedah, maksudnya tak ramai orang tahu kami ni ada kelas hujung minggu yang mana layak untuk semua golongan sebenarnya. Yang tak bekerja pun boleh, yang bukan daripada PDRM pun boleh, boleh sebenarnya belajar dengan kami. Jadi dekat sini jika kamu minat, ada keinginan untuk belajar, jadi peluang tu dah ada dekat sini. Okay, so dekat sini Tuan, saya nak bacakanlah, ada saya nampak tadi soalan. Sebelum kita ke soalan lebih lanjut, saya nak bacakan daripada kita punya partisipan, daripada Yasir Nasruddin. Assalamualaikum Tuan, saya constable dalam PDRM. Saya nak tanya, sekiranya kos yang saya akan ambil di Saito University College ni, adakah layak untuk kemasukan inspektor pada masa akan datang? Terima kasih Tuan. Soalan ni gitu macam menarik Tuan. Jadi saya tak dapat nak jawab, Tuan tolong jawabkan. Memang soalan ni untuk Tuan. Okey, terima kasih pada yang bertanya, iaitu Yasir Nasruddin. Okey, dia bagi salam, saya kena jawab salam dulu, nanti berdosa Cik Aida saya tak jawab. Waalaikumsalam. Kemudian tentang soalan tersebut, macam ni Cik Yasir ni, sebenarnya dia kalau dah sebagai lantikan sebagai polis, iaitu di bawah grade YA bagi anggota, sebenarnya sekiranya subjek yang disambung dalam of course dalam post degree yang bertanya ni, tiada masalah sebenarnya untuk menyambung. Kalau kita dalam term polis ni Cik Aida, kita panggil KPSL, iaitu lantikan ke pegawai, iaitu KPSL. Dia tanya adakah degree lah, saya pemahaman saya pada soalan tu, maksudnya adakah degree yang diambil di Saito ni laku ataupun tidak untuk ia memohon sebagai inspektor. Dia nak tukar skim maksudnya di sini, iaitu daripada skim anggota pegawai rendah polis, so dia nak jump ke skim pegawai kanan polis. Okey, untuk makluman Nasruddin, kita punya permohonan iaitu melalui pengambilan. Akan tetapi Cik Nasruddin dah di dalam PDRM sendiri. Cik Nasruddin pun sedia maklum macam mana permohonan tu nak dibuat. Dan untuk makluman Cik Nasruddin ni, sekiranya nak melanjutkan pelajaran, PDRM tidak menetapkan yang mengatakan hanya degree ini sahaja yang perlu dimiliki dan boleh untuk tukar skim ke inspektor dan sebagainya. Memadai dengan memiliki ijazah sarjana muda ataupun degree. Dan of course lah dari segi orang kata pengiktirafan dan sebagainya, itu pihak saya itu telah settlekan, sebab itu permohonan dengan KPT dan sebagainya Cik Aida boleh jelaskan, saya yakin iaitu Cik Aida boleh jelaskan. Dan untuk makluman Cik Nasruddin, ada dah student saya yang saya mengajar 3 tahun pada first year hari itu,
dia telah memohon untuk masuk ke skim pegawai, iaitu pegawai kanan polis. So dalam ringkasnya tiada masalah. Memang orang kata lakulah, itu yang dimaksudkan bahasa pasar kita, tak ada masalah. Okey Cik Ida. Okey, saya harap soalan daripada Cik Yasir Nasruddin tadi terjawab. Okey, jawapan yang begitu padu daripada Tuan Sufian sendiri. Okey Tuan, dekat sini kan kita nak berbincang sikit Tuan. Saya nak bertanya jugalah. Okey, kebanyakan kita punya bakal-bakal pelajar ni, dia ada satu mindset yang mana okey, nak belajar dekat Saito, nak bekerja sebagai polis. Boleh tak Tuan dekat sini bagi pencerahan sikit Tuan, sekiranya kita ataupun seseorang itu memiliki diploma ataupun ijazah ataupun master dalam bidang ni, jabatan ataupun bidang apa lagi yang dia boleh pergi Tuan selain daripada PDRM? Maksudnya mungkin dia nak pakai pakaian beruniform macam Tuan, mungkin ada daripada segi yang mungkin tak cukup, apa lagi yang boleh mereka pergi. Mungkin kat sini kita kena buka mindset seseorang tu, sebabnya kita tak nak nanti kita cakap okey, belajar dekat Saito habis jadi Tuan Sufian, jadi polis. Maksudnya tak boleh lah. Okey, bukan semua yang belajar dengan kita keluar akan jadi polis. Jadi kita sebenarnya luas. Jadi Tuan boleh tak tolong rungkaikan sedikit ke mana lagi hala tuju pelajar-pelajar ni, bakal-bakal pelajar kita ni selepas habis pengajian tu, ke mana mereka boleh pergi Tuan? Okey, baik Cik Ida. Okey, sebelum menjawab soalan tu, saya rasa kita kena guna satu term ni. Kita ingat satu term ni, kata-kata orang tua dulu memang selalu bercakap, biarlah kita menuntut ilmu sampai ke negara China, biar menuntut ilmu ni sampai ke liang lahat sebenarnya. Dan saya yakin dengan persoalan Cik Aida tadi, sama juga saya ketika awal dahulu sebelum menceburi bidang pekerjaan, saya di bangku sekolah lagi tahun 90-an, hari itu saya dah mengatur arah. Saya sebenarnya dalam untuk meneruskan kehidupan saya nak menceburi bidang mana. Itu memang betul. Setiap orang akan melihat dia punya bidang apa yang dia minat, dan dia rasa diri dia ada talent dalam bidang tersebut. Dia mungkin sebagai arkitek, sebagai accountant. Sekarang ni yang dalam Saito ni hari ni kita tengok, sebab saya yakin almostnya mungkin tertarik dengan law enforcement yang ditawarkan bagi pihak swasta, Kolej Swasta of Kuala Saito. Dia menawarkan law enforcement, dan ramai yang orang tertarik. Bekas-bekas student saya, dia orang memang berazam, saya berminat PDRM, sebab itulah saya masuk Saito. Dia ada degree in law enforcement, diploma law enforcement dan sebagainya. Okey, itu satu orang kata cita-cita ataupun dream masing-masing yang sangat bagus. Maksudnya untuk diri sendiri kita dah pasang angan-angan ke mana hala tuju. Dengan angan-angan cita-cita tersebut, dia orang mencari ilmu yang betul dah tepat di Saito ni untuk membuka ruang untuk menceburi dia orang punya minat. Itu inilah yang para peserta hari ini maksudnya minat dengan uniform. So macam Cik Aida kata, dengan pakai uniform ni sebenarnya saya panas ni pakai uniform, tapi tak apa. Jadi dengan uniform ni sebenarnya kita kena ingat, dengan galasnya di bahu kita ni adalah satu tanggungjawab lah. Tanggungjawab dan amanah yang perlu kita pikul untuk menjalankan tugas kerana masyarakat. Okey, berbalik pada soalan kecil dalam soalan Cik Aida tadi, diorang dah set untuk menjadi PDRM, seorang pegawai polis dalam pasukan polis diraja Malaysia. Tetapi janganlah kita kecilkan skop kita dalam bidang penguatkuasaan ni, terlampau luas sebenarnya, sangat luas. Pelbagai agensi kerajaan yang kita ada penguatkuasaan, antaranya Custom, JPJ, APMM dan sebagainya. So ini adalah dalam agensi kerajaan, dan kita boleh buka lagi minda kita. Penguatkuasaan ni tak terlepas, salah satu cabangnya adalah agensi
pengawal keselamatan. Ia tergolong dalam penguatkuasaan law enforcement. Kemudian polis bantuan. Sekarang ni di Malaysia ada hampir 300 company yang besar ataupun staraf dengan JLC yang mempunyai polis bantuan yang membantu barisan hadapan iaitu polis diraja Malaysia dalam melaksanakan penguatkuasaan undang-undang. Kemudian kita jangan lupa juga bagi company-company yang private. Tak semestinya kita kata tadi polis, agensi-agensi kerajaan yang lain, custom, JPJ dan sebagainya. Kemudian kita ada sebut agensi pengawal keselamatan, kita ada sebut tadi polis bantuan. Jangan terlupa, kalau di Malaysia ni ada 200 lebih PBT, iaitu tempatan punya, pihak pentadbiran penempatan, iaitu kalau di BKL sebagai contoh di wilayah Persekutuan, mereka juga turut ada satu unit penguatkuasaan. Dia ada penguatkuasaan trafiknya, penguatkuasaan premisnya, ada penguasaan salah laku memiliki ataupun menjalankan perniagaan dan sebagainya. So kita sebenarnya tu saya cakap, sekiranya bidang ni saya faham Cik Aida ada bagi double meaning kat situ. Kalau lah kita nak masuk PDRM ni, ya orang selalu mempertikaikan, dia tengok ketinggian, dia tengok keluasan bidang dada, kemudian dia tengok dari segi berat dan sebagainya. Kita janganlah mungkin ini kejadian Allah, maksudnya setiap orang dijadikan dengan pelbagai, tetapi janganlah siapa pula dalam ni sama ada dia nak ambil law enforcement, dia rasa kecewa, aku tak cukup lagi 1 inci sahaja untuk apply PDRM, tapi masih luas lagi bidang dia. Termasuklah sebagai contoh, kalau saya boleh share di sini, satu syarikat JLC KWSP ada PB-nya. Kemudian Johor Corporation juga ada satu unit iaitu keselamatan. Dengan ilmu-ilmu yang dipelajari nanti sebenarnya boleh di-applykan dalam tersebut. Kalaulah masing-masing ada minat kepada beruniform ni, sebenarnya kita jangan kecilkan skop hanya baju biru saja. Masih banyak lagi cabang-cabangnya. Sekiranya mungkin yang terkurang 1 inci tadi, mungkin ada faktor-faktor pernah kemalangan dan sebagainya, ada besi dan sebagainya dalam dia punya pembedahan lepas. Sebenarnya masih banyak ruang lagi untuk dia mencuburi. Janji ada minat untuk belajar dan mencapai cita-cita tu, insya-Allah. Saya rasa menjawab tu Cik Aida. Ya, betul, sangat menjawab Tuan. Begitu panjang dan begitu berinformasi lah jawapan daripada Tuan Sufian. Jadi dekat sini saya suka mengingatkan kepada semua, kepada bakal-bakal pelajar Saito University College, mungkin jangan kita kecilkan minda kita untuk belajar di Saito, belajar law enforcement, terus nak jadi polis. Banyak sebenarnya adik-adik, kakak-kakak, abang-abang, banyak sebenarnya kerja-kerja lain, maksudnya agensi-agensi penguatkuasaan lain yang bersesuaian dengan kita punya kos yang kita tawarkan di Saito University College. Okey, tak semestinya bekerja sebagai polis bantuan rasa macam tak apalah, jangan macam tu. Polis bantuan pun pakai uniform juga, panas Tuan pakai uniform. Ya, panas. Lepas tu jadi panas. Siapa yang bercita nak jadi polis, kena tanya Tuan Sufian. Boleh tak Tuan jadi polis? Soalan Cepu Mas. Okey, soalan Cepu Mas Cik Aida ni sebenarnya macam ni lah. Kita niat, saya memanglah orang kata rezeki saya dalam kehidupan, sementara kita di dunia ni, rezeki saya adalah dalam bidang penguatkuasaan, iaitu PDRM. Kita pun tahu PDRM ni satu agensi utama dalam penguatkuasaan undang-undang di Malaysia, dan termasuklah negara lain juga. Of course lah, polis yang akan lead dalam setiap penguatkuasaan di mana-mana negara. Best tak best tu sangat best apabila kita menjalankan amanah dengan penuh integriti.
Sebab kita kena ingat, macam saya hari ni dengan beruniform ni, saya kena bercakap dengan penuh integriti, dengan penuh amanah saya, sebab saya sedang menanggung satu pangkat di bahu saya ni. Itu adalah satu bebanan ataupun tanggungjawab yang besar untuk memastikan keamanan, kesejahteraan rakyat Malaysia. Walaupun kita rasa, alah, saya bukannya IGP dan sebagainya, tetapi tanpa kita satu agensi, penguatkuasaan agensi sebesar ni, kalau tak ada anak-anak kecilnya, yang di atas tak akan mencapai kejayaan. Jawapan saya best, tapi jalankanlah amanah dengan penuh integriti dan bertanggungjawab. Okey, terima kasih Tuan dengan jawapan tadi. Jadi adik-adik semua, para hadirin semua, saudara-saudari, kena memastikan mental dan fizikal yang kuat untuk menjadi seorang anggota dan seorang pegawai polis lah dekat sini Tuan. Cuti tak ada, cuti dibekukan lagi waktu pandemik sekarang ni Tuan. Ya, betul. Banyak kerja. Jadi kat sinilah cabaran-cabaran yang anda akan hadapi apabila telah bergelar seorang anggota polis, seorang pegawai polis nanti. Okey, dekat sini Tuan, kita ada beberapa soalan dekat chatbot kita ni. Okey, dekat sini saya nak bacakan satu soalan. Assalamualaikum Tuan, saya student dari Saito, nak tanya di musim pandemik ni adakah possibility nak apply internship tu dapat ataupun tidak? Maksudnya dekat sini saya rasa internship dia untuk ke PDRM. Selalunya kan kita punya pelajar-pelajar intern, pelajar-pelajar praktikal, mereka akan apply untuk pergi ke IPD, ke Balai Polis. Jadi dekat sini soalan dia, adakah boleh waktu-waktu pandemik ni untuk pergi praktikal? Ni on job training lah Cik Aida, macam praktikal. Dia, saya rasa ni student diploma, sebab diploma sahaja yang ada praktikal selama 8 minggu Tuan. Untuk degree dia tak ada praktikal. Okey, setakat ni dalam belum ada lagi apa-apa arahan daripada bahagian pengambilan ataupun latihan yang menyatakan dihalang untuk sesiapa buat on job training. Kalau dalam polis kita panggil on job training ataupun praktikal. Saya belum terbaca lagi yang mengatakan sekarang ini dihalang, dan walau bagaimanapun saya cadangkan sekiranya betul-betul student tadi yang bertanya tu berminat, why not cuba apply. So kalau ada arahan, boleh saya menyatakan tidak dibenarkan. Dia tak ada lagi arahan yang mengatakan di sepanjang pandemik ni tiada lagi untuk student yang praktikal di IPD dan sebagainya, tidak dibenarkan. Saya masih berpegang tiada masalah lah. Okey, jadi dekat situ dah menjawab soalan daripada pelajar tadi. Pelajar tu mungkin dia pelajar Saito sekarang ni, mungkin dia akan pergi praktikal tak lama lagi. Okey, soalan seterusnya. Assalamualaikum Puan dan Tuan. Dalam proses pembelajaran di Saito, adakah dalam bahasa Melayu atau English? Bagaimana pula waktu kelas, assignment dan exam? Tuan tolong jawab Tuan. Okey, macam ni lah. Okey, kita kena ingat, kita Malaysia bahasa ibunda of course bahasa Melayu. Okey, walau bagaimanapun kita bahasa kedua kita digalakkan dalam pembelajaran dalam Saito ni. Memang kita nak student kita menguasai bahasa Inggeris, sebab kita nak sampai level orang kata international. Maksudnya apabila bila graduate daripada from Saito ni, automatic orang akan sebut you from mana. Bila student tadi pergi interview, saya graduate from University College Saito. So orang dah tahu dah level dia di mana. Tapi janganlah kita mendowngrade yang mengatakan mungkin kita dalam penguasaan bahasa Inggeris itu kurang. Sebenarnya macam saya sebagai lecturer sendiri pun, saya ada konsep budi bicara. Sekiranya kenapalah kita perlu menidakkan kebolehan student tersebut, sedangkan student tersebut dia ada keupayaan, dia ada keupayaan mengulas, memikir, dia ada pandangan dia sendiri, tetapi dia ada kelemahan dari segi penguasaan bahasa. Bagi saya membenarkan student tersebut menjawab. Saya akan bagi soalan exam,
assignment dalam bentuk dui bahasa termasuk pembentangan dan sebagainya, boleh student tersebut menentukan tahap kemahiran dia. Tetapi dari segi sudut referen, rujukan, nota, buku dan sebagainya, tak dapat nak larilah daripada bahasa Inggeris. Ini the challenge bagi seorang student. Macam saya menuntut dahulu pun sama juga. Saya sentiasa membawa kamus ke mana sahaja, biarlah orang tengok. Kita jangan rasa diri kita ni malu. Peganglah kamus. Itu masa dahulu kena bawa kamus walaupun naik bas berebut-rebut dekat universiti dulu. Sekarang kamus di hujung handphone saja, di hujung jari. Maksudnya orang boleh klik, kalau lecturer tu sebut dan sebagainya, masalah tak perlu type dah. Just snap gambar and then dia boleh terus ada run untuk Google Translator. So no issue. Jangan anggap bahasa satu penghalang. So sekiranya ada sedikit kekurangan di situ, kita sama-sama akan meningkatkan kemahiran penguasaan bahasa dari segi assignment, mengajar dan sebagainya. Tu kita lecturer ni bukan kejam. Sebenarnya lecturer ni niat dia murni untuk menyampaikan ilmu, untuk berkongsi ilmu, untuk mendidik, untuk kita menjadi seorang yang berbakti kepada keluarga, bangsa dan negara. Okey, Cik Aida. Okey, jadi dekat situ saya mengharapkan sampailah perkongsian daripada salah seorang pensyarah kita. Okey, jadi dekat sini jangan takut adik-adik yang baru lepas SPM nak masuk Saito, mungkin SPM bahasa Inggeris tak berapa okey, tak berapa cantik dia punya result. Jangan risau sebab kita ada tawarkan English language dalam kita punya program. Semua program ada lah, diploma ada, degree ada. Jadi dekat sini sekiranya dan kamu ada keinginan untuk belajar, jadi tak ada masalah, jangan takut. Nak belajar ni pun jangan takut untuk gagal. Sebab kejayaan itu akan datang daripada sebuah kegagalan. Betul tuan saya cakap? Ya, betul-betul Cik Aida, tepat sekali. Ya, jadi jangan risau yang kamu akan takutlah. Kamu belum lagi mencuba tapi dah takut gagal. Belum mencuba lagi, belum masuk lagi, belum tahu lagi apa yang diajar, dah takut dah. Tengok dia punya subjek ni macam seram. Jangan risau. Sebab di Saito ni pensyarah-pensyarah kami kebanyakannya macam Tuan Sufian juga ada budi bicara. Janganlah tiba-tiba awak tak datang kelas, tak pernah datang kelas. Lepas tu assignment tak hantar, exam tak jawab. Lepas tu kamu beranggapan kamu akan lulus. Yang itu lambat lagi. Okey. Dekat sini kita nak bacakan beberapa lagi soalan tuan. Dekat sini soalan dia sekarang ni begitu panas sebab begitu ramai nak masuk polis ni sebenarnya ni. Bukan nak pergi Saito, nak masuk polis. Okey, tapi tak apalah, kita bacakan juga. Okey. Kat sini, hello tuan, macam mana kita mahu memohon custom? Amboi. Nak memohon custom, custom terus tuan ni nak pergi mohon ni, jauh tu. Okey, itu soalannya. Okey, sebelum ni mohon polis pun dia menggunakan SPA. Sekarang ni polis telah keluar pada, bukan kita tak suka SPA, tapi kita membina platform kita sendiri, iaitu satu web sendiri, iaitu http pengambilan PDRM, untuk kita mohon PDRM. Untuk penguatkuasa yang lain, saya tengok masih ada dalam SPA online. So saya rasa saya takut juga nanti saya tersalah cakap, tapi sampai ke hari ini sepengetahuan saya, bagi penguatkuasa lain boleh mohon dengan SPA online. So sangat mudah hari ini Cik Aida, tak perlu lagi kita pergi ke pejabat buruh pada suatu ketika dahulu. Okey, maksudnya sekarang semua di hujung jari kena update SPA 9 sekarang tuan SPA 9. Okey, nak jadi custom, nak jadi immigration, nak kerja kerajaan, boleh ke portal berikutlah. Okey, dekat sini pun minat sangat ni. Assalamualaikum tuan, saya sangat berminat untuk menjadi anggota PDRM dan saya baru lepasan SPM. Jadi boleh tak tuan kongsikan langkah atau persiapan bagi lepasan SPM? Terima kasih tuan.
Tu cakap tuan, kita kalau macam ni memang adik-adik kita ni sangat-sangat berminat untuk menjadi polis, seorang anggota polis. Jadi kat sini dia minta tuan kongsikan langkah-langkah dia, persiapan dia daripada segi mental, fizikal, akademik. Adakah penting dekat sini? Tuan boleh jawab tuan daripada Alif Najmi dekat situ. Okey, boleh. Tak apa, macam ni. Kalau untuk pengambilan PDRM, kita ada 3. Satu itu lepasan SPM, iaitu bagi memasuki skim constable, iaitu di level pegawai rendah polis. Kemudian sekiranya dia memiliki diploma ataupun STP, adik-adik tadi tu boleh mohon iaitu skim cadet sergeant. Dia punya dah lompat skim yang lebih tinggi, iaitu fahamlah grade daripada ini akan melibatkan gaji, elan dan sebagainya. Kemudian sekiranya dia memiliki degree, baru mohon PDRM, dia lebih akan dapat skim pegawai, iaitu terus masuk dengan berpangkat inspektor, satu paku di atas bahu dia. So mungkin macam ni lah. Dia subjektif. Dalam kehidupan kita ni, kita tak ada siapa pandai, tak ada siapa yang tak pandai. Sebenarnya kemahuan, kehendak kita sendiri, kalau kita ada iltizam diri sendiri untuk berjaya, untuk lebih ke hadapan. Saya mencadangkan pada adik yang bertanya tadi, why not? Hari ini ada peluang untuk melanjut pelajaran ke Saito. Sekiranya keputusan SPM, kita tengok nanti boleh masuk diploma ke ataupun degree. Why not? Kita berkorban sedikit masa, at least 3 tahun sahaja dengan wang ringgit, sebab kejayaan kalau nak belajar ni tak berkorban dengan kedekut tak akan dapat. So kita terpaksa korban ke sedikit masa dan wang ringgit kita dengan buat pinjaman dan sebagainya. So why not kita habiskan degree ataupun diploma, baru kita mohon PDRM. Tetapi katalah adik tadi tu berkobar-kobar, tak boleh dah, aku nak juga pakai baju polis hari ni juga. Boleh apply dengan keputusan SPM yang ada sekarang melalui pengambilan, tetapi upgrade lah dalam kita punya kehidupan. Apabila masuk je PDRM, habis training, upgrade kita punya education, sebab makin hari makin mencabar. Sama juga dalam polis, kita tak kata orang ada SPM tak bagus, kita tak kata dia orang tak tahu, tak semestinya orang ada master degree itu bagus. No, dia sebenarnya ilmu ni kena datang daripada pengalaman. Ada ilmu education kita, kemudian kita apply, merge dengan kita punya experience, dia akan dapat yang betul-betul berkualiti, insya-Allah. So kalaulah adik tadi saya bagi 2 pilihan, berkobar-kobar untuk masuk uniform dengan cepat, boleh mohon. Kemudian dah posting, apply lah, sambung belajar. Saito adalah satu platform yang terbaik, iaitu dia menawarkan law enforcement, iaitu selari dengan kita punya bidang. Kemudian ataupun belajar dahulu, ambil diploma ataupun degree, tengok keputusan SPM, Cik Aida akan jelaskan nanti. Habis tamat pengajian, kita mohon, insya-Allah. Kalau lah PDRM ni dia tak ada highlight, kita memerlukan degree law enforcement daripada Saito sahaja join PDRM. No, kita akan highlight di situ memiliki ijazah sarjana muda yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia. So dari situ kita dah boleh apply. InsyaAllah kita doa yang terbaik untuk adik itu, Cik Aida. Ya, betul. Saya pun mendoakan adik yang bertanya tadi akan berjaya. Okey, kalau jika dah mendengar penjelasan tu, mungkin nak ke pangkat yang lebih tinggi, adik belajarlah. Okey, jadi kalau sangat-sangat berkobar-kobar juga, macam mana nak cakap tu, nak pinjam uniform pun tak boleh, salah tu. Tak boleh. Mungkin adik tu dulu masa di sekolah dia ialah kadet polis tuan. Mungkin dia berkobar-kobar, so dia nak applykan dia punya curriculum dulu ke dalam dunia sebenar untuk menjadi polis yang real. Itu bagus, satu cita-cita yang sangat murni. Bagus adik, teruskan dengan cita-cita macam tu. Saya suka dengar. Okey, dekat sini kita bacakan lagi soalan daripada partisipan kita yang lain. Macam ni daripada iPhone user ni, dia tanya, tuan nak tanya anggaran satu semester tadi di sektor berapa ribu. Yang ini kami akan bagi pencerahan. Tuan Sufian pun tak tahu berapa ribu satu semester.
Kat sini okey. Yang ni daripada Tashwin Yash. Tuan, sekarang ada orang kata, ni orang kata, jangan dengar orang kata dek. Untuk diploma dapat pangkat dari constable ke corporal dan for degree sergeant to sub inspector, sebab dulu kalau diploma dapat sergeant dan degree dapat inspector. Mana satu yang betul tuan? Okey, masa saya jelas tadi Encik Aida, okey, mungkin adik ni dia keliru, mungkin dia belum polis ni. So kalau lepasan SPM kita boleh apply mendapat dengan constable. Okey, constable. Okey, dia macam ni lah, saya cerita sikit lah, mungkin orang tertanya-tanya tertarik dengan PDRM ni. Dia ada dua dalam memasuki PDRM ni, dia ada dua peringkat, sama ada nak masuk pegawai ataupun nak masuk anggota. Kalau term kita guna pegawai rendah polis ataupun pegawai kanan polis, pegawai dengan anggota. Sekiranya memiliki SPM, kita boleh masuk dengan skim anggota dahulu, iaitu dengan constable. Sekiranya memiliki diploma ataupun STP, kita boleh masuk dah jam. Tadi kita masuk SPM constable. Sebenarnya sampai ke sarjan tu, cadet sarjan tu dia perlu melepasi beberapa pangkat. Constable, lance corporal, corporal dan sarjan. So apabila ada diploma, of course dia boleh masuk dengan cadet sarjan. Sekiranya dia ada degree, dia boleh apply terus masuk dalam bukan skim yang sama, dia terus lompat dalam pegawai, iaitu inspektor, iaitu yang paling bawah sekali dalam kategori pegawai. So kalau adik ni berminat, kalau saya lah, ialah Cik Aida, kita ni dah 40-an ni, sebenarnya kalau kita diberi peluang di umur mereka, saya rasa rugi sekiranya tak melanjut pelajaran terlebih dahulu. Sebab di waktu ni bila kita jam sahaja masuk dalam pekerjaan, secara automatiknya kita akan nampak dengan RM1 gaji yang dah ada tu, mungkin kita takut kita terlupa. Kemudian challenge-nya kalau dalam PDRM takut kena posting pergi ke Bario ke Lawas ke, agak sukar kita nak melanjut pelajaran. So kalau saya secara personalnya, saya galakkan, termasuk anak-anak buah saya sekarang, saya galakkan belajar dahulu, kemudian baru kita jam dan masuk dalam badan beruniform kalau PDRM dan sebagainya. Okey, dekat sini apa yang saya dapat simpulkan sedikit lah. Okey, yang mana akademik ni sebenarnya penting. Okey, dekat mana sekiranya kamu semua bekerja, okey, 10 tahun ke nak duduk dekat dalam takuk yang sama ataupun pangkat yang sama, mesti kita nak ada keinginan untuk merasa kenaikan. Mungkin daripada assistant manager, saya bercakap daripada swasta lah tuan, kita tak nak cakap daripada polis. Daripada assistant manager, takkan kita tak nak jadi seorang manager, menjadi senior manager, mestilah nak ada kenaikan, sedikit kenaikan. Daripada situ gaji pun automatik akan naik. Okey, jadi dekat sini akademik tu penting. Sebab majikan, atasan kita, dia akan tengok kita punya akademik. Jadi dekat sini kalau tahun 20 tahun dulu, 10 tahun dulu mungkin bolehlah SPM ni boleh digunakan pakai. Tapi sekarang pun dia nak apply kerja pun, sekarang tengoklah dekat Mudah pun dekat situ dia minta minimum sekurang-kurangnya STPM atau diploma. Jadi dekat sini peluang dah ada di depan mata. Sekarang pula tak payah pergi kampus, duduk je macam ni, buka je laptop, buka handphone, boleh belajar secara atas talian sahaja, online sahaja. Kamu ada dekat atas katil boleh belajar, atas meja makan boleh belajar. Dah jimat dah duit, tak payah pergi kampus, tak payah nak pergi sewa hostel, tambang bas simpan, duduk kat rumah je. Betul tuan sekarang ni waktu pandemik ni lah waktu yang sesuai sebenarnya untuk sambung belajar. Yang itu kita nak tekankan berkenaan dengan tajuk kita malam ni. Berkenaan dengan program pengajian hujung minggu pasca COVID-19. Maksudnya waktu pandemik ni sangat-sangat sesuai. Dah lah kita kena kurung, tak boleh nak buat apa.
Jadi belajarlah. Jadi dekat situ mungkin akan lepas ni tergerak hati untuk sambung belajar. Okey, sebelum kita nak tamatkan kita punya perbincangan bersama dengan Tuan Sufian, saya akan bacakan lagi beberapa soalan dekat sini Tuan ya. Diorang sangat berminat dengan polis ni Tuan. Okey, dekat sini. Assalamualaikum Tuan, kalau kita bekerja sebagai pegawai polis, bolehkah kita bekerja sambil belajar, ambil sijil, diploma ataupun degree daripada adik Syed Muhammad ni? Okey, begini. So, itu persoalan yang bagus. Mungkin macam kita punya plan tadi, kita ada cadang pada adik tu, sepatutnya kita saran belajar terlebih dahulu. Tapi ini yang berkobar-kobar ni maksudnya nak join dulu PDRM. Sebenarnya tak ada masalah. Tapi inilah dasar yang ada hari ini. Macam saya sendiri, saya melanjutkan pelajaran di peringkat master dengan PhD ni, saya boleh apply secara full time bagi sekiranya kita jump terus ke pegawai. Sekiranya kita dalam kategori kelompok ataupun kita masuk PDRM tadi dengan SPM ataupun diploma, iaitu cadet sergeant, inilah yang saya kata bracket ni bukan senang nak jadi senang. Sebab itulah bagi saya, why not korbankan dulu masa dengan RM1 menuntut ilmu yang terbuka sekarang di Saito, yang Cik Aida dah jelaskan tadi dengan zaman pandemik ni, dalam bilik air pun boleh online sekarang. Dengar lecturer cakap tapi duk mandi, tak ada isu pun. Ya, betul. So, jadi, nak tak nak sahaja. Sebenarnya dia challenge. Tadi saya balik pada soalan dia tu, bila dia dah jam masuk pegawai, sebenarnya untuk melanjut pelajaran ni sangat luas. Tapi bila jam di peringkat bawah ni, dia akan menghadapi kekangan tugas sebenarnya. Kekangan tugas, posting dia, masa shift yang tak menentu, dia akan menyebabkan kelemahan ataupun challenge pada diri dia. Alah, masa bila aku nak pergi kelas? Masa bila? Kemudian nak apply cuti pun boleh. Anggota boleh apply cuti belajar full time, tetapi tanpa gaji. Sebab itulah saya galakkan masuklah dengan peringkat pegawai, ambil dulu degree law enforcement dekat Saito terlebih dahulu sekurang-kurangnya. Apabila nak sambung ke peringkat master nanti, dapat cuti belajar penuh, gaji penuh, tanpa satu sen pun dipotong. Malah kita pergi belajar, tak pergi kerja, pergi universiti tapi dapat gaji. Itulah kelebihannya dalam PDRM. Okey, saya harap menjawablah persoalan daripada pelajar tadi. Okey, dekat sini untuk makluman semua, kami telah ada kelas hujung minggu ni dah lebih daripada 10 tahun dan dah lebih daripada 500 graduan yang telah bergraduat dengan kami lah, dan 70% daripadanya ialah daripada PDRM. Jadi dekat sini tak ada masalah. Anda seorang anggota polis, anda seorang pegawai polis untuk belajar pada hujung minggu. Sebab yang tengah study dengan kita pun untuk master, majoritinya memang pegawai tuan daripada PDRM sendiri. Okey, degree diploma kita pada weekend class pun kebanyakannya ialah polis bantuan. Kita ada JPJ, kami ada daripada Jabatan Penjara, daripada SPRM pun kami ada. Jadi dekat sini seronok belajar hujung minggu ni sebab kamu akan berjumpa dengan ramai orang dan ramai pengalaman yang diorang akan share kepada anda. Jadi dekat sini tak ada masalah untuk belajar pada hujung minggu. Yang dah jadi anggota, yang jadi pegawai, boleh je belajar, tak ada masalah dekat sini. Okey tuan, dekat sini ada satu soalan, saya akan bacakan yang ini. Assalamualaikum tuan, saya nak tanya, contoh saya pelajar Saito, tinggal lagi 2 SEM dalam masa sama, saya mohon SPA 9 and then tiba-tiba saya terima tawaran daripada SPA 9. Adakah saya patut berhenti belajar untuk terima tawaran SPA 9 itu atau patut teruskan belajar itu tinggal tawaran SPA 9 tu? Okey, Cik, kalau jadi, saya... Jadi tuan nak jawab ke atau macam mana tuan? Apa tuan jawab dan saya akan tambah sikit. Okey, saya rasa dari segi prosedur universiti mesti Cik Aida, tapi kalau dia tanya saya sebagai seorang, kita ni orang yang dah dalam bidang pekerjaan, kalau tanya saya secara personally,
bincanglah dengan pihak Universiti Saito ni, mungkin boleh extend dulu ataupun minta penangguhan pengajian. Mungkin Cik Aida boleh jelaskan sekejap lagi. Kalau saya kalau tawaran ni bukan senang nak dapat. Okey, dia dah apply SPA. Sekiranya dia tolak tawaran tersebut, dia kata dia nak habiskan pengajian nanti baru nak mohon, saya takut dalam SPA 9 ni kita kena check pula nanti dalam pengambilan JPA, mengambil apa kerja-pekerja kerajaan ni, takut dia dah ada, dia not blacklist, dia queue, after 2 tahun baru dia boleh key in dan sebagainya. Itu kita nak kena check balik macam mana. So kalau lah saya di situasi adik yang Nur Farahin ni tanya ni, saya ambil dulu tawaran sebagai polis tadi, tapi saya akan bincang dengan Cik Aida macam mana saya nak buat penangguhan sekejap. Semester selepas saya tamat training, saya akan sambung. Jangan berhenti, sangat sayang. Macam Cik Aida cakap tadi, ilmu tu adalah sangat penting dalam kehidupan, terutama dalam kita punya sektor pekerjaan sehari ni. Mungkin Cik Aida boleh tambah punya prosedur college. Okey, untuk adik Nur Farahin Akmal, mana-mana IPTA dan IPTS kita ada buat untuk penangguhan belajar. Okey, maksudnya macam ni, awak ada satu alasan yang kukuh untuk menangguhkan belajar. Okey, maksudnya dekat sini selama 6 bulan awak nak pergi training untuk menjadi anggota. Kat situ awak kena berjumpa dengan program office kamu, dan ada borang dekat situ boleh ditangguhkan. Minimum kat situ tak silap saya 6 bulan. Satu semester awak boleh tangguhkan, sebab dekat Saito sangat ramai pelajar yang buat penangguhan belajar sebab pergi training PDRM. Maksudnya dekat sini kami punya student-student memang ramai dah pergi jadi polis. Jadi tak ada masalah. Jangan kata kat sini tinggal 2 sem awak nak berhenti, rugi dek. Jadi tangguhkan dulu sementara, bila dah habis training nanti belajarlah balik. Boleh, tak ada masalah. Lepas tu pula mungkin sekarang ni awak ialah kelas weekdays, Isnin hingga Jumaat. Lepas tu bila dah kerja mungkin awak tak ada masa untuk kelas weekdays, awak boleh tukar pergi kelas weekend. Kan? Kita dekat sini cuba memudahkan urusan para pelajar kita, seandainya itu ialah alasan yang sangat bagus lah. Tak ada kita kata okey jangan pergi, habiskan belajar lagi 2 semester. Tak dek, dia tak kejam gitu. Okey, dekat sini kita nak teruskan dengan soalan. Yang ini saya nak tanya, jika nak masuk polis atau askar kita kena sambung belajar atau terus masuk ke rekrut? Yang ni rasa tadi Tuan Sufian dah menjawab dah soalan tu di atas. Boleh nak masuk, boleh nak belajar dulu pun boleh. Betul Tuan jadi dah menjawab tadi soalan tu. Okey, dekat sini Puan, saya ingin melanjutkan pembelajaran saya di STPM. Tapi pada hujung minggu, bolehkah saya apply Saito untuk kelas hujung minggu? Jawapannya tak boleh dek. Awak kena pilih salah satu. Kalau awak ambil STPM dulu, kemudian sambung Saito pun boleh, tak ada masalah. Ataupun awak tak nak ambil STPM, nak terus pergi Saito pun boleh, tak ada masalah. Sebabnya awak tak boleh ambil dua-dua, belajar sekali STPM awak belajar, lepas awak nak pergi ambil diploma awak nak belajar. Jawapan saya memang tak boleh lah. Okey. Okey, terima kasih banyak-banyak, sebab saya memang dilema bila dengar jawapan, rasa lega. Terima kasih Puan. Itu daripada Nur Farahin Akmal lah. Okey, jadi dekat sini saya rasa dah tak ada lagi soalan daripada pelajar-pelajar kita. Dekat sini ada yang tanya anggaran 1 semester ni, nanti kita akan bincangkan yuran ni sekejap lagi. Masa closing, rakan seperjuangan saya akan bincangkan. Okey, dekat sini Tuan, sebelum kita mengakhiri kita punya program pada malam ni, apa pesanan Tuan untuk para pelajar kita yang mungkin lepasnya akan menyambung pengajian di Saito University College untuk masa hadapan dan masa akan datang? Adakah Tuan Sufian dah hilang? Oh ada, okey. So Tuan punya Tuan punya pesanan untuk mereka. Mungkin mereka nak dengar pesanan daripada Tuan Sufian. Mungkin boleh dengar pesanan daripada Tuan Sufian ni. Okey, maksudnya penutup kan tadi terkeluar sikit Cik Aida, line internet kurang. So ni penutup kan ni? Yang ni ini dah penutup sebab saya tak nampak lagi
dekat ruangan chat mana-mana soalan. Jadi yang ini ialah penutup untuk sesi bersama dengan Tuan Sufian, sebab masa sangat-sangat cemburu Tuan dengan Tuan. Kalau boleh kita nak buat sampai nanti pukul 12.30 malam, tapi tak boleh. So kata-kata terakhirlah daripada Tuan Sufian, pesanan daripada para pelajar kita yang akan menyambung pengajian ataupun yang bakal menyambung pengajian di Saito University College. Pesanan daripada Tuan. Okey, terima kasih Cik Ida. Okey, macam ni lah, saya cakap bahasa pasar je senang. Sebenarnya apabila dapat peluang dengan Saito ni, ialah kalau zaman dahulu tak ada Saito ditawarkan law enforcement. Kalau saya lah peringkat dahulu tahun 90-an pun ada Saito, saya rasa tak teragak-agak untuk saya apply. So sekiranya lah adik-adik semua ataupun yang ada sekarang ni dah ada peluang, dah terhidang di hadapan, why not ambil dahulu dengan pengajian yang ditawarkan oleh pihak Saito. Dalam masa yang sama kita boleh melanjutkan, boleh apply apabila tamat saja pengajian, kita boleh apply bidang penguatkuasaan yang kita minat. Sekiranya betul-betul firm dan sangat-sangat minat, tak boleh dah nak buat apa dengan PDRM. Saya dalam bercakap atas platform PDRM ni sangat mengalu-alukan lah, sebab PDRM ni satu tugas yang murni. Kita ni dalam bidang penguatkuasaan ni satu bidang yang tugas yang murni, iaitu memastikan orang berada dalam keadaan selamat, aman. Tetapi kita sendiri berkorban masa untuk demi orang lain. Orang lain boleh berehat, boleh tengok Netflix, boleh tengok Astro, tetapi kita ni masih bersengkang mata 24 jamnya, bagi siasatnya, tangguh menghadapi cabaran sekiranya ditembak, dikejar, kemudian ada orang aim ikut balik rumah dan sebagainya. Tapi kita nak jam PDRM ni, bagi saya tak mustahil, sebab sekarang ni war-war banyak Cik Aida. Kita kata belum ada dasar, tetapi saya difahamkan PDRM ni sedang ditransformasikan, maksudnya akan ke hadapan dengan memiliki education baru akan boleh naik pangkat. So dengan terhidangnya dengan Saito yang menawarkan law enforcement, why not kita belajar terlebih dahulu, habiskan diploma dan degree dan sebagainya, dan kita masuklah PDRM. Kalaulah tertulis rezeki kita tak ke mana sebenarnya, insya-Allah kita akan dapat. So ini tentang berkaitan dengan pembelajaran, dengan masa hadapan kita. Mungkin yang lain saya boleh sentuh, mungkin takut Syahidah tak nak bagi saya bercakap sekejap lagi. Kita saya macam ni lah, kita bercakap atas platform hari ni. PDRM bersama-sama dengan MKN, iaitu KKM, dengan agensi-agensi frontliner yang lain, termasuklah kita sendiri pun frontliner sebenarnya di rumah kita. Kita kena sahut cabaran ni, kena betul-betul kuatkan semangat dan dengan iltizam yang tinggi supaya kita boleh menang. Sebab kita tengok banyak negara yang telah berjaya dalam pandemik hari ni, COVID-19 ni. Saya tak sabar sebenarnya untuk Cik Aida sendiri pun, saya rasa Vietnam sedang memanggilnya untuk pergi shopping. Kemudian mungkin Guangzhou, dia dah teringat masa dahulu pergi Guangzhou dan sebagainya. Kita memerlukan life kehidupan yang sebenar, sebab takkanlah kita nak biar generasi kita dan generasi masa hadapan anak-anak kita nanti untuk hidup dalam keadaan sedemikian. Walaupun pada konteks agama kita ini adalah satu ujian yang besar untuk umat hari ini, tapi kita yang ada segelumit iman, kita manfaatkan apa yang kerajaan nyatakan, apa penguatkuasa yang sarankan, kita patuhi. InsyaAllah kita boleh menang Cik Aida dengan stay at home. Tak perlulah nak keluar beli tauge, sekejap masuk beli pula toko, sekejap keluar nak beli sawi. Jangan, alang-alang beli semua sekali. Beli toko, tauge, orang faham kot toko ni, saya orang Penang Cik Aida, sorry lah keluar Blok Utaranya.
So saya rasa selesai dah dari segi pesanan untuk apa yang hadapi Malaysia hari ini, negeri kita hadapi. Kemudian dengan tentang pembelajaran, saya nak guna term satu je, menuntutlah ilmu sebelum kita melanjut pelajaran. Kalau kita dah ada di bidang, sebelum kita masuk alam pekerjaan, sekiranya dah bekerja, carilah ilmu lagi, janganlah terhenti di situ saja, sebab tas saya tu dah menawarkan platform yang terbaik, insya-Allah. Okey, Cik Aida. Itu mendalam pesanan-pesanan daripada Tuan Sufian bukan hanya untuk anda semua, pesanan untuk saya juga. Okey, yang tak sabar, kita pun dah terlalu lama saya rasa tak dapat balik kampung, tak dapat pergi holiday. Jadi dekat sini kita sama-sama kena bantu frontliner kita duduk di rumah, jangan keluar, jangan merayau. Okey, jadi kita pun sama-samalah menjadi frontliner sebenarnya. Okey, so dekat sini siapa-siapa yang bercita-cita untuk menjadi anggota polis, pegawai polis, sangat-sangat murni cita-cita tu, sebab bukan calang-calang orang yang boleh dan layak untuk menjadi seorang anggota ataupun seorang pegawai polis ni. Memerlukan ketahanan mental dan fizikal yang begitu kuat. Okey, dikala orang lain tidur di rumah, frontliner kita berjaga tengah malam tu, belum lagi tengok yang berada di social media, orang awam memaki hamun anggota polis. Jadi dekat sini persediaan mental dan fizikal anda semua tu perlu dipupuk daripada sekarang. Jadi dekat sini benda ni semua ada dalam subjek-subjek yang anda akan belajar di Saito University College. Okey, jadi sesi pertama dengan Cik Aida. Ya Tuan, boleh. Cabaran yang Cik Aida sentuh, saya boleh relate yang berlaku 2 hari lepas tu. Yang di Macam Sabah mana yang tu, berlaku? Ya, di Sabah. Wawa Enterprise apa tu? Wawa Hamid Enterprise ke apa benda? Wahid Enterprise. Betul. WWE Wawa Wahid Enterprise tak silap saya. It's a challenge. Saya tengok di situ, walaupun siasatan sedang berjalan, kita nak tengok sama ada pihak anggota polis trafik tersebut yang provoke terlebih dahulu ataupun dia mencakap yang menyakitkan hati orang awam, itu Wawa tu sendiri. Kita serah pada siasatan. Tapi sebenarnya kalau daripada sudut kita akan belajar nanti macam mana begitu kentalnya seorang pegawai polis yang sedang dimaki hamun, yang ditinggi suara, yang diherdik dan sedemikian, tapi dia dengan coolnya. Kita mungkin ada subjek-subjek yang kita akan belajar macam mana kita nak berhadapan situasi berkenaan. Ini challenge lah saya nampak. Kemudian Cik Aida tu, saya rasa takut Cik Aida tutup. Cik Aida saya tengok ada satu tu, dia Taswin Yas tu, dia tanya dia pada Unicorp. Nanti Cik Aida terlepas dah satu soalan yang menarik di situ. Okey, daripada Unicorp pun ada ya. Selamat datang. Okey, saya sekarang tengah buat diploma kepolisan dan penyiasatan di Unicorp. Okey, lepas tu dia tanya apa? Lepas habis diploma kat Unicorp, saya nak sambung degree kat Saito. Boleh Tashwin Yash, boleh. Sebabnya ramai daripada Unicorp sebelum ni yang sambung degree di Saito University College. Andainya anda daripada diploma mana-mana sekalipun nak sambung degree ataupun anda lepasan degree nak sambung master di Saito University College pun tak ada masalah, boleh. Kita tak ada kata daripada Unicorp tak boleh. Kita kata tak benarkan, tidak boleh. Kita sangat-sangat sayang siapa-siapa punya pelajar pun kita sayang. Jadi boleh masuk. Nanti lepas habis diploma, cari kaunselor anda masing-masing, masuk degree, sambung ke degree selama bertahun lebih lagi daripada Unicorp lah. Dia ada beberapa kredit transfer di situ. Okey. Jadi dekat sini kita dah habis sesi bersama dengan Tuan Sufian. Saya akan jangan lari lagi, jangan pergi lagi. Sebabnya kita hanya habis dengan Tuan Sufian. Saya akan serahkan platform ni kepada rakan seperjuangan saya, iaitu Encik Isa. Kalau boleh Cik Isa akan menerangkan lebih lanjut berkenaan yuran, berkenaan program kita, berkenaan
akademik ataupun berkenaan akademik lah di Saito University College ni, saya serahkan kepada Encik Isa selaku kaunselor di Saito University College jugalah. Silakan Encik Isa. Mungkin ramai tertanya-tanya dekat situ, berapa satu semester ni kena bayar, lepas tu berapa lama ambil diploma, berapa lama ambil degree. Jadi Encik Isa akan merungkai segala persoalan anda semua. Silakan Encik Isa. Okay, baik. Terima kasih Cik Aida merungkai satu jawapan untuk anda nak tahu berkenaan dengan yuran. Tadi kita dah dengar berkenaan dengan pengalaman yang dilalui oleh Tuan Sofian sendiri. Jadi pada hari ini mungkin korang semua bertanya-tanya berapakah yuran pengajian yang kita tawarkan kepada anda semua dan apakah kos-kos yang kita tawarkan di Saito University College. Jadi baik, kita akan terangkan satu persatu. Buat masa sekarang ni saya nak terangkan dulu kursus apa yang ditawarkan di Saito University College, dan selepas itu baru saya akan bagi tahu tentang berapa yuran yang kita tawarkan. Dan sekiranya kalau ada soalan-soalan yang nak ditanya, saya akan jawab satu persatu. Mungkin Cik Aida akan assist saya jugalah untuk bagi tahu kalau ada soalan nanti. Boleh Cik Aida? Boleh Cik Isa, teruskan. Okey. Okey, buat masa sekarang okey, apa yang saya nak bagi tahu ni tentang program. Saya sentuh dulu berkenaan dengan program. Program apa yang kita tawarkan ni, antara salah satunya yang kita ada adalah Foundation Science, di mana untuk anda berkelayakan untuk masuk ni perlukan 5 kepujian di dalam subjek SPM lah. Jadi kalau contohnya BM dan sejarah memang wajib lulus. Memang kalau nak ikutkan semua, kalau untuk masuk foundation, diploma, degree memang perlukan BM dan sejarah diwajibkan untuk lulus. Dan kita perlukan 5 subjek sahaja untuk kita kira sebagai kepujian. Kepujian ni kita panggil A, B dan juga C. Jadi kalau ada 5 kredit, jadi kita akan kira untuk merit untuk masuk ke foundation lah. Jadi foundation, apa yang kita bagi ni, foundation ni adalah dia fast track untuk pergi ke degree. Jadi kalau dia sama juga macam matrix, sekiranya kalau anda semua dia bercita-cita ingin melanjutkan pengajian sampai ke degree, foundation antara salah satu platform yang sesuai untuk anda semua, untuk anda pilih dan belajar selama setahun sahaja. Dan selepas tamat 1 tahun barulah anda akan belajar terus pergi ke degree. Okey, jelas dekat untuk foundation. Saya akan pergi ke diploma pula. Diploma, kita ada 2 diploma yang kita ada di Saito University College, iaitu Diploma in Security Management dan juga Diploma in Law Enforcement Administration. Okey, antara 2 diploma ni, syarat kelayakan dia, kita perlukan 3 kepujian untuk mana-mana subjek SPM, dan diwajibkan lulus bahasa Melayu dan juga sejarah. Kalau contohnya, dia ada situasi juga dia ada 3 kepujian tapi sejarahnya gagal, masih kita tak boleh nak terima, sebab memang syarat awal ni kita akan tengok BM dan juga sejarah diwajibkan untuk lulus. Sebab kita perlukan pelajar-pelajar ni layak untuk mendapat sijil, bukan layak untuk mendapat penyataan. Jadi kena faham dekat situ. Jadi seterusnya kita pergi ke kos ijazah. So kita tawarkan ijazah sarjana muda untuk bahagian penguatkuasaan undang-undang, bahagian investigation. Ada kita panggil Bachelor of Arts in Law Enforcement Investigation, Cik Aida. Okey, untuk program ni kita tawarkan kepada pelajar-pelajar sekiranya sebelum ni dia dah ambil sijil tinggi agama Malaysia, diploma in Law Enforcement Administration, ataupun ada diploma di luar sana, dan yang lain kita ambil sebagai diploma kemahiran dan juga diploma vocational. So yang itu kelayakan dia kita perlukan 2.0 CGPA ke atas. Sekiranya dia cukup syarat kelayakan apa yang kita tengok, baru kita akan tawarkan dia untuk program ijazah sarjana muda. Okey, seterusnya kita ada satu lagi program kalau tak cukup kredit. Yang ni biasanya lah
biasanya pelajar-pelajar ni dia minat untuk nak sambung belajar tapi dia tak cukup kepujian. Dia cuma ada satu kepujian tapi BM dengan sejarah dia lulus lah. Tapi dia tak cukup kepujian, mungkin dia ada satu saja kepujian. Kita ada satu program yang baru saja kita lancarkan, iaitu program Certificate in Business Studies, di mana program ni kita tawarkan kepada pelajar-pelajar sekiranya dia tak mencukupi dari segi kepujian. Sekiranya ada 1 kredit ataupun 2 kredit, kita akan tawarkan untuk program Certificate in Business lah. Tapi kalau cukup 3 kredit, tak perlulah sertifikat, terus pergi ke degree. Jadi berbeza kalau tak cukup kepujian, 1 ataupun 2 kredit sahaja kita akan tawarkan untuk Certificate in Business. Anda belajar selama 1 tahun 6 bulan. Selepas tamat pengajian untuk sertifikat, barulah anda berkelayakan untuk belajar diploma yang kita tawarkan di Saito University College. Jadi jelas dekat situ berkenaan dengan program. Okey. Apa program yang kita nak tawarkan ni, antara sesatunya dia hubung kait dengan penguatkuasaan. Boleh dikatakan penguatkuasaan ni semua badan uniform yang ada di Malaysia ni kita semua boleh masuk, tak ada masalah. Bukan setakat PDRM saja yang kita tumpu, tapi kita tumpu untuk anggota-anggota yang lain macam bomber, custom, DPJ, immigration dan sebagainya lah. Yang itu boleh dikatakan kita perlukan satu disiplin yang sangat tinggi. Jadi apa yang saya nak bagi tahu kepada anda semua, adik-adik yang ada dekat sini, bakal Saitorian. Jadi saya perlukan anda semua kalau boleh kalau nak sama belajar, apa yang kita tawarkan ni kita perlukan orang yang serius. Jadi kalau orang yang tak serius, jadi macam mana anda nak membantu rakyat di luar sana nanti di masa akan datang? Jadi kita kena pastikan, kita kena set mindset kita supaya kita ni kena bergerak secara serius. Jadi kalau betul-betul anda berminat dengan program yang kita tawarkan ni, saya memang mengalu-alukan. Tapi kalau sekiranya anda tidak serius dengan apa yang kita berikan, apa yang kita nak buat ni adalah masa depan anda. Jadi memang perlulah kita perlukan orang yang serius yang ada di dalam kita punya ruangan chat ni. Jadi saya perlukan respon daripada anda semua. Siapa yang betul-betul berminat, sila type saya berminat. Saya nak tengok berapa ramai yang serius untuk program ni. Jadi sebab Tuan Sofian dia dah cerita berkenaan dengan pelbagai dia punya pengalaman dia, macam mana platform nak masuk dalam badan uniform. Jadi saya perlukan respon daripada anda semua, berapa orang yang betul-betul berminat dengan program yang kita tawarkan. Okey Cik Isa, dekat sini saya nak selit sikit lah. Saya nak bacakan soalan di Facebook. Kita tak lupa sebenarnya kita pun bersiaran langsung di Facebook Saito University College. Okey, yang kat sini ada beberapa soalan. Mungkin Cik Isa boleh tolong jawab Cik Isa Boleh. Sebelum kita sentuh pasal yuran, insyaAllah boleh. Okey, exam apel, kat sini dekat exam apel dan SKM tahap 3, mana perlu ambil Tuan? Maksudnya mana yang patut ambil? Tahap 3 ke ataupun ambil apel terus? Dia tengok situasi, sama biasanya lah, kalau saya akan lihat dari segi dia punya umur. Kalau umur dia dah boleh katakan umur dalam 22 tahun ke atas tu, memang saya akan suggest dia untuk ambil exam apel. Tapi kalau umur dia masih muda, dia masih lagi berkemampuan untuk nak belajar selama 1 tahun ke 2 tahun tu, saya rasa dia boleh start untuk SKM 3 lah. Dia tengok pada situasi, tengok pada umur beliau juga lah, untuk kita nak tawarkan program apa yang bersesuaian dengan dia. Okey, untuk pengetahuan kat sini Cik Hamizan Adham kalau ada lagi di ruangan live Facebook kita. Okey, untuk exam apel ni dia ada had umur. Untuk diploma dia ada had umur dia, degree ada had umur dia, untuk master pun ada had umur dia. Jadi dekat sini nanti boleh terus pergi kepada kaunselor yang bertugas untuk tanya lebih lanjut. Okey, daripada Syamin Min, salam Tuan, maksudnya Tuan galakkan mula dengan foundation dan sambung degree? Okey, soalan yang bagus. Saya memang galakkan kalau boleh anda sambung start daripada foundation, habis 1 tahun foundation. Kita ada sedikit gangguan sikit kat situ, tak apa. Okey, saya memang galakkan kalau boleh anda semua sambung start daripada foundation,
Selepas tamat 1 tahun, and then barulah anda sambung ke degree. Seperti saranan daripada Tuan Sofian pada awalnya, kalau boleh anda belajar, kalau mampu sampai ke diploma tu, itu tahap kemampuan anda semua. Tapi biasanya ramai anggota yang ramai sambung belajar dengan kita, start daripada diploma ni, diorang sambung juga degree. Jadi pelajar-pelajar yang ada dekat sini, anda semua masih muda lagi. Umur masih lagi 18 tahun, ada yang 19 tahun. Anda mempunyai masa yang sangat panjang. So saya rasa benda tu tak ada masalah apa-apa kalau anda start daripada foundation selama setahun, and then baru anda sambung degree. Jadi bila anda dah sambung, bila anda start kerja nanti, anda dah bekerja sampai ketua. Kita pun tak nak belajar sampai ketua sebenarnya, sebab kita nak belajar, kita nak bekerja sampai ketua. Jadi apa matlamat kita kalau boleh ambil program yang boleh dikatakan sampai ke degree tu lagi bagus. Tapi kita based on keputusan jugalah. Kalau keputusan ni okey, baru kita akan tawarkan program foundation. Okay. Ada soalan yang lain? Okey, Cik Isa dekat sini, dekat ruangan chat kita ramai yang berminat. Jadi Cik Isa boleh teruskanlah dengan yuran, tak silap saya. Okey, sebelum saya terangkan berkenaan dengan yuran, saya nak anda semua yang ada di dalam ni kalau boleh sediakan pen dan kertas sekiranya anda semua nak catat apa-apa, sebab apa yang saya nak share sebenarnya sangat penting untuk anda semua untuk anda catat. Dan kemungkinan anda boleh berbincang dengan ibu bapa untuk beritahulah tentang berapa yuran yang ditawarkan oleh pihak Saito University. Jadi okey, saya akan start untuk yuran pendaftaran. Okey, yuran pendaftaran untuk pengajian masuk di dalam kita punya program yang kita ada sekarang ni, yuran pendaftaran yang kita kenakan sebanyak RM500 sahaja. Okey, saya ulang sekali lagi, yuran pendaftaran untuk program yang kita tawarkan di Saito University College, kita cuma kenakan sebanyak RM500 sahaja. Jadi ada yuran resources fees, ada yuran-yuran yang lain. Sebenarnya yang itu anda boleh berusaha semula dengan pihak kaunselor. Dia akan terangkan satu persatu berkenaan dengan ada yuran yang lain. So apa yang saya bagi tahu adalah yuran pendaftaran yang wajib dijelaskan sekiranya anda nak mendaftar di Saito University College, iaitu sebanyak RM500 sahaja. Jadi jelas dekat situ. Okey, baik. Kita teruskan dengan perbincangan seterusnya. Apa yang kita tawarkan, program yang kita Okey, apa yang saya nampak di ruangan chat box ni, saya lihat ramai yang berminat. Jadi saya sarankan siapa yang type saya berminat ni, kalau boleh anda berurusan semula dengan kaunselor, tanya mereka sendiri macam mana cara-cara saya nak mendaftar. Sebab anda semua ni, kalau anda semua dah type saya berminat, memang anda ada kemungkinan untuk nak sama belajar di tempat kita, iaitu di Saito University College, di mana anda semua kena berurusan semula dengan kaunselor, tanya dengan beliau macam mana cara nak mendaftar. Jadi nanti bila kita tamat sesi live kita pada hari ini, anda terus berurusan dengan kaunselor. Saya rasa kaunselor yang ada di dalam chat box kita ni pun ramai. Jadi anda berurusan balik, tanya dengan beliau sama ada masih lagi buka untuk pendaftaran. Sekiranya buka, saya berminat nak mendaftar. Bagaimanakah cara untuk saya nak mendaftar? Jadi nanti kaunselor dia akan assist macam mana cara nak mendaftar lah. Okey, saya nak tambah sikit dekat sini. Mungkin ada yang kurang pasti. Siapakah kaunselor saya? Siapakah kaunselor saya? Jadi kaunselor anda ialah yang bagi link untuk kita punya Zoom live malam ni. Okey, itu ialah kaunselor anda. Jadi nanti boleh berurusan semula dengan yang saudara-saudari berurusan sebelum ni yang bagi link WhatsApp, link WhatsApp pula, yang bagi link untuk kita punya Zoom live ni, itu ialah kaunselor anda lah. Jadi nanti mungkin ada yang tertanya siapa kaunselor saya. Jadi yang anda berhubung sebelum ini itulah kaunselor anda. Okey.
Okey, daripada Cik Hanis. Okey, saya nak mendaftar. Okey, berurusan dengan kaunselor yang kita rujuk sebelum ni kan? Ya, betul Cik Hanis. Berurusan dengan kaunselor yang kamu berurusan sebelum ini. Dekat situ. Sebab kat sini kita nak terangkan daripada segi yuran sepenuhnya, kita tak tahu anda nak sambung diploma ke, degree ke, master ke. Kita tak tahu, jadi kaunselor akan terangkan lebih detail lah. Okey, macam ni, macam mana kalau hanya 2 lulus dan 1 sahaja kredit? Adakah boleh masuk ke Saito? Okey, dia macam ni. Encik ni saya tak ada nama. Dia guna iPhone dia dekat sini. Okey, dia nak menunjukkan yang dia guna iPhone. Okey, Encik iPhone. Kita sebenarnya ada banyak laluan. Kita ada laluan terus iaitu dengan ujian apel daripada MQA, yang mana daripada SPM boleh terus kepada degree. Okey, yang itu pun kita ada buat, bukan kita buat lah, maksudnya kita ada buat pengambilan sesiapa yang ada sijil apel A. Okey, tapi dekat situ anda semua perlu melalui ujian daripada MQA. Itu pun ada had umur dan dia perlukan pengalaman bekerja. Tidak semua orang boleh. Jadi yang macam adik-adik lepasan SPM, umur 21 tahun dan ke bawah tidak layak lagi untuk ambil exam apel. Jadi untuk apel ni, untuk daripada SPM ke degree, perlulah berumur 21 tahun dan ke atas dan mempunyai sekurang-kurangnya pengalaman kerja yang berkaitan. Jadi boleh untuk terus ke degree. Okey, jadi kat sini saya tak tahu Encik iPhone ni nak masuk ke mana. Nak masuk diploma ke, nak masuk ke degree ke. Jadi dekat sini lebih sesuai pergi kepada kaunselor yang berurusan sebelum ni, yang awak berurusan sebelum ni, dan minta explanation daripada mereka. Dia akan explain semualah dekat situ. Okey, jadi ada apa-apa lagi tak soalan yang nak dikemukakan sebelum kita serah balik kepada Cik Isa? So kat sini semua faham apa yang saya terangkan tadi? Okay, Cik Isa boleh teruskan, Cik Isa. Okey, kita bagi penerangan berkenaan dengan program selepas tamat pengajian lah. Biasanya tadi saya ada perasan tadi, bila dah tamat pengajian kan kita ada latihan industri, iaitu kita panggil latihan praktikal lah. Jadi sebenarnya saya nak share gambar, tapi saya tak dibenarkan untuk share. Jadi boleh tak bagi kebenaran untuk saya share sikit? Admin, moderator, semua saya sebut. Cik Azrin. Masih lagi tak boleh lah. Okey, baik. Nampak apa yang saya share sekarang ni? Cik Aida? Nampak, Cik Isa. Okey, boleh. Okey. Apa yang saya nak tunjukkan ni adalah internship placement. Di mana program-program internship yang kita sediakan di Saito University College ni sebenarnya bukan satu agensi saja, bukan setakat di Polis Diraja Malaysia saja, tapi kita ada bermacam-macam agensi ada di bawah ini. Kita nampak kat sini kita ada nampak, kita ada JPJ, kita ada bermacam-macam lagi agensi yang ada di sini. Semuanya pelajar-pelajar ni kita dedahkan untuk gambaran awal untuk mereka menghadapi pekerjaan di masa akan datang. Okey, ini antara aktiviti-aktiviti semasa pelajar-pelajar ni menerima internship. Jadi bukan setakat dia duduk di dalam office saja, tapi dia orang kata apa, kita panggil real work practice. Jadi yang ini antara salah satu gambaran yang di mana pelajar-pelajar
sekiranya diorang dah masuk di dalam Saito University College, dia akan menerima internship yang sama apa yang mereka terima sekarang ni. Kita ada daripada JEPAM, kita ada daripada PDRM sendiri, di mana PDRM antara Saito University College dan juga PDRM kita sendiri ada hubung kait yang sangat kuat. So kita kat sini kita ada visit and knowledge sharing session with Polis Diraja Malaysia. Jadi kat sini kita bukan setakat kita duduk di kampus ataupun kalau belajar dekat secara online pun tak ada. Tapi kita akan bagi pendedahan awal supaya kita dapat site visit dengan Polis Diraja Malaysia. Dan ini antara salah satu collaboration yang paling kuat sekali di Saito University College, kerana ramai pelajar-pelajar datangnya daripada anggota PDRM sendiri. Apa yang kita bincangkan sekarang adalah program hujung minggu, yang untuk program ni sebenarnya sangat-sangat berhubung kait dengan anggota PDRM sendiri. Saya difahamkan di dalam kita punya room kita ni pun ada anggota ya Cik Aida? Ya, betul. Ada beberapa orang anggota, ada kita punya alumni sendiri daripada degree yang akan melanjutkan pelajaran ke master pun kita ada. Okey, anggota-anggota yang berminat untuk menyambung pengajian hujung minggu di Saito pun ada juga dalam ni. Ada. Okey. Yang ini antara salah satu pelajar-pelajar, bekas-bekas pelajar kita yang sekarang ni dah berkhidmat di mana-mana agensi badan uniform. Salah satunya ada daripada PDRM, daripada immigration, daripada polis bantuan pun ada, ATM pun ada, UDM, kita ada tentera laut, kita ada custom, kita ada agensi penguasaan maritim, kita ada bomber, kita ada immigration, kita ada JPAP, kita ada RELA, kita ada DPKL, kita ada Jabatan Penjara Malaysia. Sebenarnya sangat ramai pelajar-pelajar kita yang dah berjaya. Diorang ni dah tamat pengajian, diorang sekarang ni dah berkhidmat di mana-mana agensi badan uniform pilihan mereka sendiri. Apa yang anda pilih? Apa yang anda capai? Apa yang anda minat? Kalau anda betul-betul berminat dengan apa yang anda nak capai, di sini kita akan pastikan anda semua anda dapat mencapai apa yang anda nak. Tapi dengan syarat anda mesti bersungguh-sungguh lah. Apa yang kita berikan kepada anda semua adalah untuk memastikan anda semua berjaya di masa akan datang. Okey. Ini antara salah satu program PES. Yang ini start daripada permulaan, start daripada corporal. Sekarang ni diorang dah menjadi sarjan, ada yang dah menjadi inspektor, ada yang menjadi assistant superintendent polis. Jadi program kita sebenarnya sangat relate, sangat laku sekiranya anda nak gunakan benda ni untuk pekerjaan anda di masa akan datang. Jadi ada soalan nak tanya? Saya share sikit lah berkenaan dengan aktiviti sebab diorang mungkin ingat nanti kan diorang kena belajar je. Sebenarnya tak. Apa yang kita berikan ni, kita bukan setakat nak bagi anda belajar je, tapi kita akan berikan anda pendedahan supaya anda semua faham dengan program apa yang kita tawarkan. Itu yang paling penting. Cik Aida, ada soalan daripada pelajar-pelajar ke? Okey, Wak Masri tak ada lagi Cik Isa soalan. Saya rasa yang lain-lain mungkin dah pergi merujuk kepada kaunselor masing-masing. Okey, saya mengharapkan kaunselor-kaunselor yang berada di dalam room kita dapat memberi penjelasan yang jelas kepada pelajar-pelajar yang akan bertanya selepas ini. Okey, supaya mereka ni dapat bimbingan daripada kaunselor, sebab mereka tak tahu apa-apa. Kaunselor lah yang perlu menunjukkan haluan dan jalan yang benar. Jangan ada selindung-selindung, jangan tipu-tipu. Tak baik, tak elok untuk para pelajar kita. Biarlah kita jujur, ikhlas dalam menjalankan tugas kita masing-masing. Itulah pesanan daripada saya untuk kaunselor-kaunselor yang lain. Okay, Cik Isa nak tambah apa-apa tak untuk para pelajar kita yang bakal-bakal pelajar kita sebelum kita menutup program kita pada hari ini, Cik Isa? Okey, saya nak tambah sikit je.
kepada bakal-bakal pelajar di bakal-bakal pelajar di Saito University College, lakukan perubahan anda sekarang. Sekiranya apa yang anda impikan, sekiranya apa yang anda kerjakan di masa akan datang, lakukan hari ini, berurusan semula dengan kaunselor bagaimana cara nak mendaftar. Itu yang paling penting. Sebab kita sekarang ni bukan kita tawarkan benda ni kosong-kosong, sebab kita ni sebenarnya kita ada tawarkan beasiswa sebenarnya. Ya, Cik Aida, kalau untuk pengetahuan Cik Aida, mungkin Cik Aida tak tahu, kita ada tawarkan beasiswa. Yang ini beasiswa ni macam mana, berapa, berbanyak, apa semua ni anda kena berurusan semula dengan kaunselor. Itu pentingnya. Siapa kaunselor anda berurusan semula dengan dia. Saya berminat nak mendaftar, saya dah tahu berapa yuran pendaftaran, tapi kalau ada pembayaran yuran pendaftaran yang lain, sila inform dengan saya, dan berapakah beasiswa yang ditawarkan oleh saya nanti. Jadi itu yang paling penting lah, berurusan semula dengan kaunselor. Siapa kaunselor anda, siapa yang bagi link kepada anda, itulah kaunselor anda. Setakat ni itu je lah yang saya boleh sampaikan. Okey, jadi dekat situ perkongsian daripada Cik Isa berkenaan dengan yuran. Okey, sebab kita tak tahu anda semua ni berminat untuk kos mana, nak pergi kos mana. Jadi lebih selamat, okey, balik kepada kaunselor masing-masing, mereka akan terangkan dengan lebih lanjut. Okey, kalau boleh lepas sahaja Zoom live ni, terus pergi cari kaunselor masing-masing, jangan bagi diorang tidur. Okey, biar diorang overtime malam ni. Okey, ada satu soalan dekat sini. Sekiranya kita dah sambung belajar di kolej yang berlainan tetapi tak dihabiskan pengajian tersebut, bolehkah kita nak sambung belajar di Saito? Maksud saya pasal yuran ataupun beasiswa yang ditawarkan, adakah itu menjadi masalah untuk saya nak sambung belajar di Saito? Cik Isa nak menjawab persoalan ini ke? Saya jawab sikit, mungkin Cik Aida nanti boleh tambah sikit lah. Okey, masalah bukan daripada beasiswa, tapi masalah daripada pinjaman PTPTN itu sendiri. Jadi kalau sekiranya PTPTN anda dah jalan di kolej yang lain, apa yang saya boleh bagi tahu, ada dua option. Sama ada anda kena jelaskan PTPTN anda sebelum ni di kolej yang lama, ataupun anda boleh buat pembayaran semester lah. Itu dua cara yang kita tawarkan kepada pelajar-pelajar lah sekiranya dia ada masalah seperti ini. Cik Aida mungkin ada nak tambah? Ya, betul. Apa yang Cik Isa cakap tu betul. Kita boleh, anda boleh sambung ke Saito University College. Cumanya daripada segi yuran lah, jika macam Cik Isa cakap tadi, seandainya awak dah pinjam satu semester di kolej lama, kalau nak pinjam PTPTN balik, perlu jelaskan pinjaman PTPTN yang lama. Maksudnya kalau contoh kat situ ada RM5,000, awak kena jelaskan RM5,000 tu di PTPTN dulu, baru boleh apply PTPTN yang baru. Tapi kalau seandainya semasa di kolej lama awak ambil diploma, tetapi di Saito awak nak belajar degree, okey, awak ambil apel untuk ambil degree, okey, awak boleh apply PTPTN untuk degree. Walaupun awak ada hutang diploma. Okey, yang ini saya minta nanti minta kaunselor kamu untuk terangkan berkenaan dengan yuran dan proses macam mana yang seterusnya lah. Sebab kat situ saya boleh bagi sedikit jawapan di situ, sebab saya tak tahu yang awak sebelum ni belajar di kolej lama ambil program apa. Jadi yang ini kita boleh terima, ataupun awak kata boleh tak saya nak buat bayaran by semester, boleh, tak ada masalah. Saya nampak tadi dekat dalam kita punya room pun ada finance kita. Jadi dekat sini boleh nak bayar by semester. Jangan risau. Ya, finance kita akan keluarkan invoice setiap semester. Dia tak akan bagi student lari so bayar dekat situ. Okey, jadi kita dah menjawab soalan dekat situ. Cik Aida, biasanya kalau tengok situasi macam dia ni, biasanya kalau dia dah jalan 4 semester ke atas, saya suruh dia habiskan pengajian dia. Itulah kalau macam dia baru jauh dah.
Kalau macam baru daftar, lepas tu macam tak boleh, macam dah 2-3 bulan belajar, tak boleh, tapi belum pinjam PTPTN, nak berhenti boleh. Tapi kalau macam kamu dah semester last, dah tinggal nak praktikal, lepas tu berhenti, janganlah. Habiskan dulu, rugi. Sebabnya dah pinjam PTPTN, lepas tu berhenti sebab PTPTN tu dah berjalan. Jadi college lain nanti tak boleh terima untuk pinjaman yang lain. Saya dah 2 sem dah tuan, tapi tak habiskan. Dia dah 2 sem dah Cik Isa. Kalau 2 sem, apa yang saya boleh cakap, anda kena berusaha balik dengan PTPTN. Berapakah pinjaman anda dah jalan, dan macam mana cara nak menyelesaikan dia. Kalau pihak PTPTN diminta untuk boleh buat pembayaran secara bulanan ke, anda kena jelaskan dulu. Sekiranya ada kelonggaran untuk nak sambung ke Saito, insyaAllah kita pihak Saito Universiti memang kita akan terima sesiapa saja. Tapi yang penting anda kena clear lah, itu yang paling penting. Bukan setakat clear dari segi tak ada penggunaan bahan terlarang je, tapi dari segi apa-apa yang berkenaan dengan PTPTN pun kita kena ambil kira juga. Betul. Sebabnya kat sini awak kena clearkan betul-betul dekat kaunselor masing-masing. Kena bagi tahu saya dekat kolej lama dah ada hutang dengan PTPTN. Sebabnya kalau awak tak bagi tahu, awak daftar dengan kita, lepas tu awak nak apply PTPTN, dia dah block dah nama awak dekat situ. Okay. Jadi Ranggi anak Lin Sam ni boleh berurusan semula dengan kaunselor anda untuk minta pendapat dia lah apa yang sepatutnya awak perlu buat. Dekat sini kita dah bagi penjelasan untuk awak lah. Jadi selebihnya awak berbalik semula kepada kaunselor masing-masing. Okey. Jadi saya nak tambah sikit boleh tak? Boleh. Ini yang terakhir je. Okey, cara pendaftaran kita dia berbezalah dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Kita gunakan cara pendaftaran secara online. Jadi kalau sekiranya ada pelajar-pelajar dia macam takut-takut, ada setengah pelajar dia ada perasaan macam tu, tapi kita kena faham sekarang ni kita dalam konteks luar daripada kita punya kotak, iaitu kita masih lagi dalam tempoh PKP. Jadi sekarang ni apa-apa sekarang ni semuanya kita berurusan secara online. Kelas anda pun secara online, cara anda nak mendaftar pun secara online. Sekiranya anda nak buat pembayaran yuran pun kita akan buat secara online. Jadi jangan risau sebab kita punya kaunselor yang ada di dalam ini semuanya kaunselor yang sangat bertauliah. Semua kita ni boleh dikatakan kita dah brief daripada awal bagaimana cara-cara untuk kita nak berurusan dengan pelajar-pelajar secara online. Jadi anda semua jangan takut, jangan risau nak berurusan dengan kaunselor anda. Biasanya pelajar-pelajar dia mempunyai kesangsian sebegitu. Tapi anda jangan risau sebab kita semuanya adalah kaunselor yang sangat terlatih di Saito University College. Jadi semua urusan kita akan jalankan secara online. Setakat ni itu sajalah. Okey, saya harap dekat sini anda semua jelas. Okey, lepas ni dah ada kan nombor WhatsApp kaunselor masing-masing? Cari kaunselor anda masing-masing dan minta pencerahan dari apa yang kita dah sampaikan tadilah. Okey, jika dah tak ada apa-apa soalan, daripada Cik Isa pun mungkin dah habis penerangan. Okey, dan soalan-soalan daripada bakal-bakal pelajar pun saya rasa dah tak ada. Okey, jadi di sini saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua partisipan yang berada di Zoom live kita dan yang berada di FB live kita. Terima kasih kerana meluangkan masa anda untuk bersama dengan kami berkongsi serba sedikit berkenaan pengajian hujung minggu yang kami tawarkan di Saito University College. Okey, jika ada lagi keresahan, keraguan ataupun persoalan-persoalan yang masih tidak terjawab, nasihat saya berbalik semula kepada kaunselor masing-masing. Okey, jadi di sini saya nak tamatkan program kita pada malam ni. Okey, saya nak ucapkan terima kasih kepada Encik Isa, kepada Tuan Sufian kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kita selama 1 jam lebih. Okey, saya minta maaf seandainya ada terkasar bahasa daripada saya. Okey, jadi kita akan berjumpa di lain waktu, di lain program. Okey, mungkin kita akan berjumpa lagi selepas ini.
mungkin di Saito University College, okay, anda tidak akan menyesal sekiranya memilih Saito University College sebagai pusat pengajian anda yang akan datang. Okay, dekat sini saya nak ucapkan terima kasih kepada semua. Selamat berhujung minggu. Okay, jaga SOP kita, jangan merayau, duduk rumah. Kita kena bantu untuk putuskan rantaian COVID-19 ni, dan saya doakan semoga semuanya selamat dan sejahtera. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Recording stopped. Umur lah kau. Alis lah. Oh.